Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar Pak Din, dengar. Power Pak Din, power. Jelas. Okey, tanpa tunggu masa lagi. Okey, kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan topik yang sama seperti macam kumpulan tadi, struktur, variation apa semua tu. Cuma kami tak terang secara detail apa itu struktur, high low apa semua tu tak terang dah. Support pun kami tak terang apa maksud support resistance tu sebab group sebelum ni dah cover dah mantap dah. Kami cuma more kepada cara trade dan teknik saja. Okey, ini merupakan trik cara kami. Okey, sedia semua? Ya. Sedia Pak Din. Okey, sebelum tu saya nak terang topik ni, saya beri perumpamaan lah topik saya nak bentang ni, okey. Perumpamaan seperti sebuah rumah macam yang kumpulan tadi cakap. Okey, sebuah rumah. Okey, lantai rumah tu sebagai support, ceiling tu sebagai resisten dan rintangan. Okey, bentuk rumah tu ibarat seperti struktur carta lah, okey. Ada bentuk rumah bulat, petak, panjang, tinggi. Samalah macam struktur carta. Downtrend bentuk dia lain, uptrend bentuk dia lain, sideways pun bentuk dia, struktur dia lain. Bukan bentuk maafkan saya, struktur. Okey, tools buat rumah tu kita boleh andai kata Fibonacci asalnya dulu pun untuk buat bangunan kan. Okey, hai, saya Pak Din. Ini cara trik saya. Okey. Kumpulan kami ni more kepada untuk menyelesaikan masalah selama sesi mentoring ni. Okay, ada macam contohnya macam dalam kelas cikgu pun macam live stream apa semua. Rata-rata orang tak kenal. Okay, cikgu mana hello ni? Cikgu mana konten ni buat lolo ke? Okay. Dengan untuk menyelesaikan masalah ini, saya bantu untuk kenalkan teknik terowong ni. Okay, teknik terowong ni maksud dia saya rebandering balik lah. Cuma yang dia teknik channel je pun. Okay, intro dia, teknik terowong atau channel ni yang menggunakan penunjuk tactical untuk highlight kawasan support dan resistance ataupun highlightkan kawasan struktur lah. Okay, jenis channel, channel naik, channel menurun, channel berdata ataupun box ataupun kata lain subway. Jadi ada satu lagi channel lagi, maksud dia channel exposure. Maksudnya exposure ni dia dalam tu ada channel Bollinger Band dan Donchian. Donchian macam mana, cuma saya tak cover lain tu sebab itu more lebih kepada indikator dan topik dia sangat dalam lah kalau nak bentang kat sini pun. Okey, terowong menaik, diguna pakai semasa market trend naik. Okey, masa kita gunakan teknik terowong channel menaik ni, kita boleh cam, candle dia membentuk siri struktur high low, high low. Okey. Para harga bermain beralun ataupun dalam arti kata lainnya ranging di dalam channel tu sendiri, okey. Trade line bawah sebagai support, trade line atas dia sebagai resistance. Okey. Sebarang teknik pun ada kelemahan dia. Okey, contohnya kekuatan. Okey, kekuatan dia kita dah tak payah pening dah. Okey, kawasan SNR telah diselahkan ataupun telah di-highlightkan, struktur pun dah telah di-highlightkan. Okey, kelemahan dia ramai trader cenderung jual di resistance ataupun trade line. Okey, nanti saya tunjuk apa maksud dia ni. Okey, cara guna teknik ni, langkah pertama cari stock uptrend. Okey. Banyak cara nak screening stock uptrend ni, macam cikgu dah ajar, boleh screen kontrak RSI 60-80 tu pun boleh. Okey. Lepas tu dah jumpa stok, kena pasti high dan high low. Lepas tu tarik trend line dan sekurang-kurangnya hubungkan 2 point. Okey. Langkah kedua iaitu perhatikan kedudukan dan paras harga dan struktur carta. Perhatikan juga volume belian dan jualan. Maksudnya cantik tak dari segi PBA law dia. Langkah ketiga, beli di paras bawah trend line itu support, exit apabila paras harga menghampiri resistance. Untuk position mid term,
hold lagi volume menempati PVA low ataupun paras harga tak break support ke. Okay. Okay. Ada nampak cat saya ni tak? Nampak. Nampak? Okay. Nampak. Daripada balik Okay, nak senang ya, mudah ya. Okay, ambil saluran selari ni. Tarik je. Okay. Hubung je antara dua ni. Okay. Kan dah jelas ni. Ini high, ni high low. Ni high, ni high low, high low, high low. Okay. Okay, sekarang ni contohnya kan. Okay, contohnya atas ni sebagai resistance. Okay, yang bawah, trend line bawah ni sebagai support. Okay, persoalan dia, kalau paras harga menghampiri support ni, boleh ke saya beli? Soalan ni, boleh ke? Boleh. Kena tunggu beli dek. Okey, boleh beli seandainya kita sanggup ambil risk. Okey, andai katalah keesokan break support. Okey, break trend line ni mana kena buang lah kan? Okey, untuk langkah selamat boleh juga ambil satu langkah, okey, beli partial. Okey, dia sentuh support ni kita beli separuh ataupun lepas dia validate ni, nampak ni pun validate ni. Nampak? Ni validate. Ni validate. Ni validate. Betul tak? Halo, betul ke tak tu? Betul. Betul ke? Takkan salah Kak Din. Kasih rajak sikit, jangan cakap seorang-seorang. Okey, sekarang ni mulai teknik ni mudah tak? Kita kena pasti mana high dan high low. Mudah tak? Mudah sangat. Mudah sangat kan? Dah, buat apa beli tok indikator mamai? Pakai ni kan mudah. Okey, masuk saya. Okey, dari tadi, okey, cuba tengok ni Okey, volume bull spike, PVA low, maksud dia take profit. Okey, spike, take profit. Berapa banyak dah ni kalau ikutkan pun. Nampak? Dah 23% dah pun. Tak payah intraday pun tak apa. Okey, pakai ni pun senang. Okey, takat ni jelas ke? Ada soalan? Jelas Pak Din. Jelas. Ni yang tadi. Sorry. Okey, ini case tadi. Resistance saya tak payah tunjuk dah. Seperti yang tadi juga. Okey, contohnya trade mode. Nampak? Okey, bila dia dah bagi hint, dah keluar daripada landasan dia ni. Okey, maka lari lah. Support bocor, cut loss. Itu saja. Okey, anda trade mode ni pun saya ada beli juga. Okey, mula-mula saya beli kat sini. NTP dekat sini. Lepas tu biasalah, dah biasa dapat profit yang quarter ni, kita berulang lah. Try lah ambil kat sini pula. Lah, kena cut loss. Sama lah, asalkan tahu jalan keluar. Okey lah. Okey, Amulus pula. Tak tahu hari ni dia masuk, asalnya hari ni dia masuk channel ni balik kot asalnya. Betul tak? Siapa yang ada tata Amulus? Saya rasa masuk dah balik kot. Okey, cumanya yang ni yang nampak dia pun bermain dalam channel dia ini. Okey, baru-baru ni dia dah terkeluar daripada landasan dia. Cuma hari ni saya rasa dia dah masuk dah kot. Cuba tengok balik lah. Okey, terawang menurun. Terawang menurun ni maksudnya diguna pakai semasa market trend menurun ataupun market buat correction ataupun dalam erti kata lainnya pullback. Okey. Membentuk siri struktur low high low low, low high low low. Okey, para harga sama juga tadi ranging dalam terawang juga. Okey, option untuk beli semasa paras harga keluar daripada upper trend line breakout. Okey, tak sama macam trend line menaik tadi, channel menaik tadi, kita beli
di harga bawah support, harga support jual dekat resistance. Cuma yang menurun ni kita beli masa dia berlakunya breakout dekat upper trend line. Okay. Kekuatan dia, okay, boleh lihat tanda-tanda reversal. Okay, reversal ni maksudnya daripada downtrend kepada uptrend. Okay, kelemahan dia sama juga. Kelemahan dia, paras harga cenderung ke bawah selagi tidak berlaku upper trend line. Okay, cara aplikasi dia juga cari stop uptrend dan dalam masa sama buat fase correction. Kena pasti low high dan low. Sama juga macam channel menaik tadi. Tarik sekurang-kurangnya 2 point. Okay, point ketiga itu mengesahkan dia bergerak dalam channel tu. Okay, perhatikan kedudukan paras harga, struktur charta dan perhatikan volume dan belian dan jualan. Okey, langkah ketiga, beli apabila paras harga breakout upper trend line. Okey, exit apabila paras harga break bawah RBS dia, previous low high, silap ni SPR ni. Okey, midterm dia hold selagi volume menepati PBA low. Okey, contohnya edaran. Okey, contoh edaran lah. Okey, dia sekarang ni dia buat minor downtrend lah ni, tengok series low high, low low, low high, low low, low high, low low, nyap, breakout. Tengok bila kita ambil kesempatan kat sini, tengok tu berapa persen kita boleh profit. 25% lah paling common pun. Okay, 25%. Okay, dia buat new high, lepas tu dia buat high low balik, lepas tu dia buat new high. Cukup lah 20%. Oh, takkan nak hold sampai kat atas nak 100% kot. Jangan tamak bang. Okey. Cumanya okey, candle spike ni contohnya dalam ni pun kita boleh buka TF kecil lah. Kita boleh tengok minor struktur dia kan. Kat atas situ kita boleh ambil peluang entry. Okey, ini saya terangkan tadi. Sekiranya kalau kita ambil channel pendekatan teknik menurun ni, seandainya belum breakout, kalau contoh kita nak beli kat sini, nampak dia menurun lagi, itulah dipesankan kalau guna teknik channel menurun ni, selagi tak breakout lagi tu janganlah. Maksudnya kalau breakout pun dia validate lah, sebab dia break previous low high dia. Okey, seterusnya teknik box ataupun ATM diguna pakai semasa market dalam fasa accumulation atau distribution. Okey, yang ini saya tak perlu cover kot. Sebab ramai dah bentang, kat Mila pun ada bentang. Malah wake of story tu tadi pun ada bentang. Okey, cuma yang perlu tahu dalam fasa accumulation dan distribution ni selalunya berlakunya price akan ranging lah dalam kotak sideways lah. Okey, membentuk siri struktur equal high dan equal low. Okey, paras harga bermain dan beralun di dalam kotak ataupun ranging lah yang Cikgu Nas selalu bila review pun dia ulang-ulang ayat tu ya, ranging. Itulah maksud dia ranging. Dia bermain dalam kawasan tu ya. Okey, dua option nak gunakan teknik ni. Okey, beli semasa paras harga di equal low, jual di equal high. Okey, sama je. Kita main saham pun mestilah jual di low, jual di high. Tak ada orang beli di high, jual dekat low. Okey, tak ada Okey, teknik yang kedua boleh beli semasa breakout ataupun teknik BBE yang Cikgu Nas ajar tu, base break entry tu. Okey, pro dan cons dia, okey, keutamaan dia easy money lah, ATM kan. Jual di low boleh 5% profit, okey, easy target profit dan cut loss. Sebab kata easy ni kita boleh nampak lah kita paras resistance dan support dia main kawasan tu ya. Maksud saya easy lah. Okay, kelemahan dia trader kurang minat. Okay, kurang minat, orang minat breakout ya selalunya. Okay, minat juga kalau breakout dalam kotak tu orang minat kot. Cuma kalau bermain dalam ranging tu orang kurang minat lah. Okay, market dalam ketidaktentuan ataupun dalam erti kata lain dia ranging. Okey, jenis box. Okey, ada box.
Okay, ini contoh box pertama. Box kecil, orang panggil, kalau orang kata kaunter sikat orang panggil, selalunya berlaku di kaunter apa penny selalunya. Okey, box yang kedua iaitu sederhana. Okey, sederhana, okey, dia main ranging besar sikit. Kalau ikutkan tengok tu, kalau kita beli dekat harga support kat sini, beli jual dekat apa 16% kot tu. Okey, ada yang kotak ranging yang sederhana yang besar juga. Okey, bila okey, kotak yang sebenarnya besar, price harga ranging skala besar. Okey, nampak ada besar, sama lebih kurang sederhana ya. Ada lagi besar maknanya, semua saya tak ada nak cedok-cedok lagi. Okey. Contohnya beli dekat ni, support ni. Support ni, Equalo ni jual dekat equal high dia. Okey. Kalau bab support ni, okey, sekali lagi mana dia tak uji kekuatan dia, okey, belum tentu kita boleh tahu dia kuat tak. Macamlah contohnya, kita berasa kita kuat dah. Okey. Lepas tu kita ajak orang sparring. Lala kita lembek je. Itu maksud kita tak kuat lagi lah. Kalau kita ajak sparring, kita tumbuk, kita jatuh, kita bangun balik, kita tombok balik. Maksudnya kita kuat lah tu. Okay, itu bila kita kata bila kita diuji, kita boleh tahulah kita kuat. Tak kuat, sama lah macam support. Selagi dia tak diuji kekuatan dia, kita boleh tak tahu dia tu kuat ataupun tidak. Maafkan saya. Okey. Okey, ini yang ditekankan, okey, di sharing dalam grup Cikgu Nas, iaitu okey, ibaratkan ini base dia kotak okey, bila ni kotak break, kita boleh ambil peluang entry, ataupun kaedah keduanya bila dia break, kita tunggu dia buat high low, ataupun selagi mana dia tak menutupi para harga, tak menutupi dalam kotak ni, selagi itu kita boleh ambil peluang entry. Okey. Contohnya, okey, case study lah. Yang ni kita boleh tengok Okey. Yang pertama cash, kita boleh lihat tengok ni. Dia main ranging dalam kotak ni. Okey, bila backup, okey. Lepas tu berlakunya accumulation. Lepas accumulation ni selalunya berlaku selepas selling climax lah. Macam ni. Okey, lepas tu breakout lagi. Kita ambil peluang entry, boleh tengok dia ada juga beri peluang entry kat sini, kat sini. Okey, lepas tu ini fase depression, tak tahulah. Lepas nampak break support dekat apa kotak ni, para harga jatuh. Kalau kita boleh perasan tengok case ni, perangai dia sama ya. Okey, samalah macam group tadi cakap, history will repeat itself, ataupun dalam erti kata tomoknya sejarah mungkin berulang, ataupun nasihat saya nak masuk counter tu kena pasti perangai dia dulu baru masuk, boleh tahu kita boleh tackle lah stok tu macam mana. Alright, Elsoft. Apa saya keluar resistor ni pula. Alamak. Okey, silap technical tadi. Okey. Macam Airsoft ni kita boleh tengok dia ranging dalam kotak sideway ni. Okey, dia break. Okey, bila minat beli yang bertambah, dia mampu break up. Okey, kita boleh ambil peluang entry kat sini. Okey, bila entry sini, lepas tu dia uji balik SBR dia ni. Okey, SBR dia ni, okey, kuat mampu ke tak? Okey, dia spike balik. Okey, sebab itulah selalu kita kena alert lah kan. Jangan kita lalai. Okey, RBB pula. Okey, ini RBB contoh dia break lah. Dia break support kotak ranging ni. Nampak dia ranging, nampak dia punya pergi dia. Pergi dia. Jangan kita lalai. Kejap berapa minit lah. Baru berapa minit. Okey, sebab itulah bila support dia bocor, ambillah pendekatan cut loss lah. Janganlah kita hold lagi. Janganlah. Memang sabar itu duit, tapi tak gunanya sabar ni menanti dia naik ke balik. Memang rugi masa, rugi duit, koyak emosi.
Okey, teladan. Okey, teladan ni saya ada ambil peluang bila dia break out kat sini. Lepas tu dia ambil peluang entry, saya ada tanya dulu Cikgu Nau. Cikgu Nau boleh masuk tak? Okey, on. Okey. Saya masuk juga. Alhamdulillah. Takat sini je saya mampu hold. Sebab bosan lambat sangat. Quarter lain semua hijau. Semua laju. Quarter saya slow. So saya ambil TP. Ambil pendekatan changing position lah. Okey, ini merupakan melalui teknik channel saja. Ini ada merupakan contoh trading journal. Okey. Profit dia kita boleh tengok. Cut loss saya pun 7%, 4%. Ini contoh saja kan. Belum pasti benar. Benar. Okey, seterusnya. Okey, kita akan pembentangan seterusnya. Untuk menyelesaikan masalah pertanyaan, cikgu, counter buy trend boleh buy ke? Okey, yang lain. Saya nak tanya, counter trend boleh buy ke? Boleh. Hello? Boleh, hati-hati. Boleh. Tak ada hal lah Pak Din. Boleh Okey. Boleh. Okey, Pak tak Din apa. punya pasal boleh lah. Okey, tak apa. Kak kita ada kita punya cikgu dia. Kita tengok dia buy macam mana dia counter downtrend ni kan. Okey. Oi, kenakan diri. Ya, baik. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Ya. Hidup Nabil. Waalaikumsalam. Okey, baik. Ni cara trik saya lah, lebih kurang . Okey, Pak Din, next. Okey, saya menggunakan EMA lah. Ni sedikit pengenalan lah. EMA ni kita boleh gunakan sebagai support dan resistance juga. Yang dikenali sebagai dynamic support dan resistance. Kenapa dynamic? Sebab dia bergerak ikut harga semasa. Dia sentiasa berubah-ubah. Okey. Secara generalnya kalau harga di atas EMA 200, kita boleh anggap counter tu sedang long term uptrend. Kalau dia di bawah, long term downtrend. Kalau EMA 50 mid term, EMA 20 short term. Okey, next Pak Din. Okey, ni contoh bila mana EMA 50 jadi support. Kita boleh nampak harga bila dia jatuh, bila dia kena balik EMA 50 tu, ditolak balik naik ke atas. Okey. Next. Ini contoh EMA 20 sebagai resistance. Bila harga cecah aja EMA 20 tu, Bil, tak dengar ke? Suara. Suara tak dengar. Halo Bil. Nabil pergi tandas. Oh, blackout tiba-tiba. Okey, contoh okey. Nabil. Okey, kita boleh tengok lah perangai counter ni. Bila dia touch je bila dia touch je EMA 20, dia akan rebound lah. Okey, sebab itulah saya highlightkan tadi history repeat itself. Kena pasti perangai counter tu dulu lah. Okey, Golden Cross is a confirmation of trend reversal from downtrend to uptrend. Okey, Golden Cross ni maksud dia contoh EMA akan cross lah, EMA 7 akan cross 21 ke, EMA 20 cross 50 ke. Okey, lepas tu point seterusnya dead cross. Dead cross ni ialah is a confirmation of trend reversal from uptrend to downtrend. Sell signal, avoid. Ataupun kata lainnya lari, cabut. Okey, ini kita boleh lihat. Okey. Kita boleh lihat breakout low high, golden cross valid buy signal. Kat sini kita boleh lihat golden cross iaitu EMA 7 cross 21. Okey, dia cross, lepas tu dia dalam masa sama dia breakout low high, maksudnya valid lah, valuation lah. Hello.
Okey. Okey. Lega aku. Okay. Dah, aku dah sejuk beku. Aku dah sejuk beku dah ni. Hidup Nabil. Thank you. Hidup Nabil. Internet hilang pula. Sorry. Okey, ni contoh Golden Cross kita gabung dengan validation yang macam Cikgu Hasbi, Chief Nas, Kak Mila ajak. Bila berlaku je Golden Cross tu, makna kata macam trend tu nak berubah. Daripada downtrend nak jadi uptrend. Golden Cross Tapi untuk kita masuk, kita still confirmkan dengan validation juga. So dia lebih lebih kuat lah. Okay, Pak Din boleh next. Ini contoh Golden Cross dan kemudian kita gabungkan dengan candlestick pattern. Okay, kalau pasang dekat yang first tu, kita nampak bullish piercing kat situ. Thank you Pak Din. Okay, di situ. Maksudnya situ saja pun dah boleh jadi, dia belum valid. Tapi candlestick pattern tu sendiri dah tunjukkan satu buy signal. Okay, jadi dah boleh masuk dah. Masuk kemudian tawakal lah, sebab teknik apa pun ada kemungkinan yang tak jadi kan. Sebab tu kita memang ada trading plan setiap kali masuk. Okay. Seterusnya Pak Din. Okay, yang ni extra Kalau tadi bila Golden Cross ni maksudnya kita akan beli counter yang memang boleh kata uptrend itu dah establish. Okay. Tapi bila dalam Death Cross punya zone ni, dia agak risky sikit. Antara salah satunya kita akan gunakan validation juga. Contohnya macam dalam gambar ni lah. Validation di lower low dah valid. Okay. Kemudian dia disertai dengan volume yang agak besar. Jadi situ kita boleh katakan macam satu buy signal lah. Dia lebih kurang macam siapa terang tadi tu pasal dead cat bounce tu. Dia lebih kurang gitulah. Kan? Waktu ni kita tangkap. Tapi kita kena faham dia risky Dan kita nak layan pun dia tak lama lah. Okay. Sebab mostly payahlah daripada sini tiba-tiba dia nak pergi sampai pecah balik high yang sebelum ni kan. Agak jauh. So kita macam dah boleh expect dia akan buat lower high. So bila lower high tu dah valid, kita keluar je lah. Okay. Seterusnya Pak Din. Okay, ni contoh Aventa baru-baru ni. Sama juga, ini kalau kita tengok betul-betul secara macam tu saja kita dah boleh nampak dia macam major downtrend juga lah Aventa ni. Tapi dalam downtrend pun still ada peluang untuk buat duit. Okay. Dengan penggunaan EMA ni jadi kita lebih mudah. Satu, kita tengok harga cross EMA 5 dengan volume yang besar. Kedua, validation lower low tu dah valid kan. Jadi dari segi situ saja kita dah boleh buy. Okay. Situ saya pun dah buy signal. Cuma jenis candle yang panjang macam ni nak masuk dia kita kena switch to lower time frame lah. Boleh guna teknik intraday nak baca. Dia guna structure juga, guna tick chart kan. Structure tapi tengok buy tick chart. Sekejap lagi saya akan share sikit contoh. Okay, next Pak Den. Okay, ni saya share sikit lah screener yang saya buat sendiri tapi ada ilham daripada Chief Nas punya screener juga untuk BTST. Ada juga daripada kawan-kawan lain. Jadi hasil lah screener ni. Saya cuma letak EMA 5 saja sebab EMA 5 ni kalau harga cross dia dengan volume, situ saja pun kita dah boleh jadikan dia sebagai stop untuk intraday high tu. Sebab tu saya letak screener untuk momentum boleh. Dan kalau kita nak masuk untuk BTST, kita follow BTST punya rule lah sebelah petang kan. Kita check dan kita tengok balik tick chart dia. Ada boleh masuk, kita masuk. Kalau untuk swing pun boleh juga. Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Okay. Pak Din lah. Aku share screen lah. Boleh nampak tak? Nampak
nampak. Boleh, nampak. Boleh, MGRC. Okey. MGRC saja. Kita ambil contoh Aventa tadi Aventa. Okay, kita zoom sikit. Kalau ingat tadi saya ada cakap, bila harga dekat bawah EMA 200, boleh dikatakan dia long term downtrend lah. So macam ni sekali tengok pun dah nampak memang downtrend kan. So kalau nak masuk kena faham lah, risk dia memang besar lah. Okay, kena faham yang tu dulu. Kemudian, okay, cara nak masuk, kita back. Contoh water candle kat sini. Okay. Screener tadi dah buat untuk check bila harga cross EMA 5, satu. Kemudian harga naik around atas 2 ke 3%. Jadi kita akan dapat signal lebih kurang sini lah. Okay, dekat harga lebih kurang sini. 86 ni kan. Tapi nak entry dia kita kena buka tick chart. Sebab dia hari kejadian ni memang laju. Okay, ni berapa bulan? 12. Okay. Ni 12 bulan. Pagi-pagi lagi dia dah spike laju macam ni kan. Kalau jari jemari tu memang sepantas kilat, bolehlah selit-selit celah ni kan. Tapi risky lah sebab tengah terpacak ni maksudnya dia tengah buat high, tak berhenti. Kemudian ada kat sini, dia buat satu sideway. Macam ni. Cuma saya lebih suka saya tunggu sebelah petang sebab kalau ikut logiknya pagi-pagi pun dia dah naik sebanyak ni. Berapa tu? 26-27%. So macam nak naik lagi pun kalau kita ambil dekat high dulu sini macam agak tak logik. Logik akalnya dia akan turun, mesti orang nak ambil profit, betul tak? Betul tak? Betul. Hello. Betul. Kan? So kalau dah terpacak ni tak payahlah nak. Ni memanglah kat sini okey, ni macam valid yellow lah. Tapi macam menempah maut nama dia. So biarkan dulu, kita tunggu je sebelah petang. Di sini. Ni kalau pasal dia turun. Kalau kita tarik pun kan? Lower low, sini lower high. Then dia break lower high. Kemudian dia buat macam high low kat sini. Sideways ni kan. Dia break lower high tu pun dengan volume kalau perasan kat sini. Ada volume. Kemudian waktu dia turun sideways sini, volume tak ada, kering. So bolehlah masuk kat sini. Arah harga 965, 975. Kalau di daily chart 975 tu sini nampak tinggi lah kan, agak tinggi. Kita masuk. Tapi dari segi tick chart okey. Okey, faham tak? Dia lebih kurang macam sharp entry lah gitu. Okey. Kemudian seterusnya kita nak tengok. Esoknya dah boleh jadi macam stok BTST kan. Kita masuk 97. Next dah dapat 23. So soalan saya, boleh beli tak counter downtrend? Boleh. Cumanya cara antara benda paling penting ialah pergerakan harga dan volume tu memang kena padulah. Kan? Kalau dia takat macam ni. Contoh macam ni cross juga, tapi tengoklah candle pun macam mana, volume pun macam tak berapa nak power. Kan dia memang cross EMA 5. Tapi dari segi kriteria sekali pun dia agak tak mendapati sangatlah kan. Naik sampai sini, lepas tu ni candle tu sendiri pun dah tunjuk yang dia tak apa strong. So nak main beli di downtrend ni, semoleknya cari yang memang kita nampak momentum tu. Okey Faham tak?
Tanya sikit boleh? Boleh. Assalamualaikum. Salam. Saya nak cuma tanya ni je. Ni selamat chat dia hilang. Sorry. Okey. Saya nak tanya 2 soalan. Okey. Okay, yang pertama macam mana tadi Tuan sebut EMA 5, EMA 20, 250 kan. Jadi memang penggunaannya pada daily chart ke atau boleh ditengok pada weekly? Yang pertama. Yang kedua, setiap jalur-jalur tadi ni kalau merah, hijau, oranye ni, yang mana satu EMA 50, 20, 50, 200. Baik. Okey, baik. Sorry. Saya terlupa. Terima kasih ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, yang pertama yang biru ni EMA 5. Yang kedua ini yang merah ni EMA 20. Yang ketiga yang purple EMA 50. Yang hijau EMA 100. Yang gold ataupun oranye ni EMA 200. Okey. So bila kedudukan dia macam ni, kita boleh anggap EMA tu sendiri sebagai resistant. Sini dia ada breakout resistant. Dua EMA 5, EMA 20. Dia break dengan volume. So situ sendiri pun dah satu signal buy lah. Kemudian dia break lagi pula second. Dia rehat. Sini dia datang nak break sini tapi tak mampu. Dia tak mampu nak break. Tapi kalau kita tengok betul-betulnya dia nak macam box trading sikit. Kan? Spring B kot ni. Dia duduk di minor support sini. Volume pun kita nampak macam dah mengering sikit. So ada kemungkinan dia akan push balik lah. Okay. Tapi kalau patah minor support dan major support yang patah, so better keluar lah. Tak payah swing lah. Okay, soalan seterusnya, boleh tak pakai di weekly? Kita change ke weekly. Boleh juga, tak ada masalah. Dia lebih kuat lah kalau di weekly pun golden cross tu berlaku, maksudnya dia lebih kuat lah trend tu. Cuma kalau untuk lower time frame, dia akan banyak jadi mixed signal sikit . Dia dah banyak mixed signal sikit. Dia sebenarnya kalau contohlah berlaku golden cross, kita nak layan kan. Sebaiknya kalau kita nak guna EMA 5 ni, support dia terlalu dekat. Sebab dia bergerak ikut harga. Jadi support yang lebih sesuai ialah EMA 20. Selagi harga tak tutup bawah EMA 20, kita boleh layan. Okey. Contohnya kat sini golden cross berlaku. Kita tangkap dekat sini. Dan dekat sini dia patah. So boleh juga. Dapat juga 16% kat situ. Okey. Menjawab soalan ke? Siapa tadi? Razul yang tanya. Ya saya. Menjawab ke tak menjawab? Menjawab. Menjawab Okey. Okey. Contoh yang kedua, saya buat 2 contoh ya. Sebab sekejap lagi makan masa pula. Okay. Contohnya macam MGRC. Antara sebab kenapa screener tu saya buat guna EMA 5 saja. Dalam chart ni nampak ada banyak. Okay, contohnya dekat sini Sini kita boleh nampak harga turun, tapi kalau perasan EMA 50, 100, 200 semua masih tersusun elok. Maksudnya secara overall counter ni masih uptrend. Cuma secara short term, bila berlaku death cross ni maksudnya secara short term dia downtrend. Okay, short term. Jadi bila harga naik balik cross atas EMA 5 yang boleh close atas tu, itu pun salah satu signal buy. Dan lagi pun kita boleh tengok dekat sini seolah macam morning star lah kan. Sini nak tunjuk macam dah ada reversal dengan volume yang besar besar volume yang besar. Okay, so boleh entry dekat sini. Kemudian layan sajalah.
Sebab kita boleh nampak dia pergi, dia turun pun dia baru buat dekat sini, still tak patah support. Okay. Contoh kalau entry dekat sini ya. 197. Kalau kita ambil support 185, tolaklah 3-4 bit ke bawah. Kalau tolak dekat 1-2 bit memang kena gigit Banyak kali dah saya kena. So better letak jauh sikit, 3-4 bit. Okay. So lebih selamat. Ni contoh lah ni. Ni ramai lah kena gigit kat sini. Saya pun dah pernah kena lah dengan Emiko kalau tak silap. Letak dekat sangat. Okay. Kemudian layan. Bila kita layan, daripada kita EP tu, ni hasilnya 16%. Itulah antara sebab kenapa saya guna EMA 5. Okay. Untuk nak sauk yang macam ni lebih digalakkan lah berbanding downtrend tadi. Downtrend boleh juga kan. Cuma kena tahu kat mana nak keluar lah. Okay. Sebab kalau uptrend ni bila kita sauk, dia lebih yakin kita nak hold pun. Contoh macam ni. Nak lebih kurang macam tadi kan. Dia dah cross ni. Ada volume tak? Ada volume. Okay, sauk. Letak support area sini. Cut loss bawah ni. Cut loss bawah ni. Besar sikit lah cut loss. So kalau nampak macam ni, kita kadang akan takut nak masuk. Sebenarnya memanglah risk ni besar, tapi macam mana nak kurangkan kehilangan duit. Masuk sikit dulu. Position sizing. Okay. Dengar tak ni ke aku cakap seorang ni? Dengar. Dengar Macam tu lah, bila risk dah besar tapi kita nampak peluang. So ejah modal yang masuk. Kalau all in tak jadi, minta maaf lah. Dah tak boleh buat apa lah. Okay. So siapa tak patah. Then dah start nampak structure kan. Dan ini dah valid low. Ini dah start buat high yellow. Layan lah tak kat mana nak layan. Kalau saya maybe kat sini saya stop kot. Ambil resistance dekat situ pun rasanya dah banyak lah makan. Watchlist cikgu Nabil semua hijau. Itulah sebab screener. Pakai screener kan. So memang saya cari yang memang ada change. Yang change dia at least dia naik paling kurang 2%. So memang semuanya hijau lah. So nak tengok kadang market sendu, hasil dia dekat sini sikit lah. Macam ni kita boleh nampak ada banyak. Contoh satu hari 43 counter. Kalau hari sendu kadang 10 je. Okay. So itu je lah presentation saya. Kalau macam ni untuk sauk boleh. Kalau contoh Aventa tadi nak sauk pun boleh. Tanya sikit lagi boleh? Boleh. EMA 5 ni adakah, kalau saya salah cakap betulkan Okay. Kalau tengok EMA 5 tadi ni kalau saya perhatikan sama seperti dia memberitahu candle tu violet. Candle tu violet. Betul. Contoh kita ambil betul. Thank you highlight point tu Contoh nak balik yellow sini. Okay, kita rewind. Cikgu Nah pernah ajar kalau ingat. Harga jatuh, mark sampai ke bawah. Dah dia dapatlah dari sini kan. Lebih kurang. Kalau perasan EMA 5 pun tak jauh harga dia. Harga kita mark kalau ambil body 88, kalau ambil tonchet 885. Dah nak sama dah dengan EMA 5 tadi. EMA 5 warna biru 885. Ini yang kita mark tadi 8988.
Okay, so dia pun boleh jadi salah satu macam validation punya price lah. Okay, cuma nak pastikan better kita tarik lah. Okay. Tanya lagi sikit. Okay. Atas pengalaman Tuan Nabil ni yang dah lama ni. Okay. Candle violet dulu ke MA5 muncul dulu? Yang mana muncul dulu macam mana saya nak jawab Ayam kau dulu ke ayam kau dulu? Maksud saya MA5 sampai dekat point dia mengesahkan violet atau siapa yang sampai dulu? Atau sama-sama? Pasal awak cakap tadi kalau tak silap, kalau saya salah maafkan lah. MA5 tu dia bergerak mengikut price. Ya, betul. Jadi siapa sampai price dulu? Kalau nak kata siapa sampai price validation itu, dia kalau nak ikutnya EMA5 lah yang akan sampai dekat macam dia mark price validation tu. Tapi untuk nak memvalidatekan harga pada esok tu lah. Okay. Ke saya salah jawab macam korang faham sikit. Tak apa, saya dengar je sebab saya tak tahu. Hello. Sebab tu saya letak screener tu sendiri dia kena above EMA5 tu. Okay. Dan saya selalunya akan cari yang volume tu at least dia besar daripada 1 ke 2 hari Kita tengok macam tu pun boleh nampak. Sebab especially kalau nak menyauk ni saya prefer yang ada momentum. Even kalau nak valid high yellow pun saya suka yang ada momentum, yang ada volume sikit. So dia nak jalan tu tak lambat. Okey, ada soalan lain? Okey Tuan Nabil, terima kasih, saya puas hati. Okey, baik. Terima kasih. Okey, habis kot Aku back to Pak Din. Okey. Dengar? Dengar. Betul. Tidak Pak Din. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Dah 11.30 dah pun kan. Okey, saya buat short lah. Okey dah. Saya follow dah. Sorry. Okay. Sebabkan ini Pak Din bagi tajuk apa nama dia, treat cara kita kan. So semua dah jelas cara mark structure, lepas tu apa nama dia, support resistance, trendline. So ni saya just sharing macam mana cara saya trade lah menggunakan screener. Okay, first kali beza saya dengan screener saya dengan Nabil tadi, cuma saya ubah last ni. Kita ada cross up, sama juga EMA5 juga. Still guna benda yang sama lah. Dan saya ubah change from open tu above 0.01 sebab kita nak candle tu pastikan dia hijau lah maksudnya. Change from open tu maksudnya price sekarang tu from open dia akan naik lah. So itu menandakan candle tu hijau. So next. So ini cara saya menggunakan screener itulah. So sebabkan saya seorang yang bekerja, so tak ada masa. Jadi saya akan screen after jam 10 pagi, maksudnya lepas rehat pagi tu, saya screen sekejap dan pilih counter yang nampak potensi untuk buat validation. Tapi pastikan counter tu uptrend lah. Ini cara saya. So next masukkan dalam watchlist. So bila tengah hari tu kita akan boleh go through lagi lah dekat phone kan. So last saya akan screen lagi sekali, kompat dan cari counter yang sudah validate, iaitu sudah validate high yellow yang seperti Cikgu Hasbi dengan Cikgu Nas selalu ajar kita, iaitu dia mesti tinggi daripada two previous candle lah.
So next kita prepare trading plan, strong support and cut loss. Lepas tu kita bismillah. Itu cara saya lah. Pak Din, saya nak share screen je. Okey. Okay, semua nampak ah? Nampak Nampak video? Nampak. Okay. Dah modus. Ini apa yang saya buat hari ni lah, petang tadi. So saya screen menggunakan screener tu. Kalau tengok saya ada beberapa counter lah. Kenapa saya tak pilih DNEX, JAK ni semua? Kalau tengok DNEX ni masih lagi dalam dia ranging walaupun dia dah keluar. Tapi saya tak pilih sebabkan dia belum keluar lagi quarter report. So saya ambil langkah berjaga-jaga sebab kita swing kan. Kita takut tak ada masa nak tengok, takut dia turun balik ke apa. So saya tunggu dia keluar quarter report dululah. So still kita masukkan DNEX ni dalam watch list. Kita tengok berarti dia buat apa lepas quarter report. Next, Elsoft ni dia cantik, dia dah buat reversal pagi tadi. Tapi tak sempat nak masuk. Lepas tu petang pun dia dah pacak. So saya terpaksa keluarkan daripada senarai saya lah sebabkan dia dah naik banyak iaitu 10%. So risk tu memang dah tinggi kalau kita tengok. Kalau kita masuk sini pun lebih kurang 10%. So sebab tu saya tak pilih. Dan seterusnya Emulus. Ini counter yang saya pilih lah. Sebabkan kalau kita tengok seperti yang grup sebelum ni present, Emulus ni dia ada pattern dia sendiri lah. Kalau kita tengok setiap kali quarter report, dia akan turun sekejap. Lepas tu in the middle tu dia akan membuat kenaikan. Lepas tu next sama juga. Quarter report, dia akan turun. Lepas tu tengah-tengah ni dia akan naik. Ini saya rasa Chief Nas ada ajar juga ni. Kan? Rasanya, yelah. Saya dapat ilmu dari Chief Nas lah. Dia kata lepas quarter report tu, kita target beberapa hari selepas tu lah. Sebab dia akan buat kenaikan. CVQR. Yeah. So kita dah reserve cash kita untuk tengah-tengah tu, tengah-tengah antara quarter report tu. So kalau kita tengok kat sini, lepas ni dia akan naik. Sama juga kat sini. Kat tengah-tengah tu dia buat high low, dia akan naik. So kat sini pun mungkin lah, kita tak tahu. Ni sebab kita chart ni kita predict kan. Quarter report dia pun positif. Emulus kan, seperti yang kita tahu, dia punya quarter report dia baik. So saya tengok dia ada macam dia memang dah buat validation reversal. Dan dia juga atas IMA 50. Yang kalau tengok ni, mana gold ni IMA 50, biru ni IMA 20. So kalau tengok bila touch IMA 50 je dia melantun. Kat sini pun sama. IMA 50 dia melantun. So kalau kita pandai ambil apa nama dia, kalau kita dah study Emulus ni, mungkin kita akan dah masuk kat sini lah. Kan lepas quarter report, kita tunggu dia buat high low. Tengok dia dah validate. Kalau contoh kita masuk sini lah. Kita masuk sini. And then kita keluar sini. Dah dapat 11%. So dalam within 1 month kita dah dapat 11% tu dikira okey lah bagi saya lah sebagai swinger ni. So kat sini pun kita boleh perhati sebab saya tengok lower time frame. Kalau kita tengok lower time frame untuk Emulus ni, saya kecilkan lagi. Okay, 15 minit. Okay, kita nampak dia buat sesuatu kan. Apa ni? Pattern ni. Hello.
Bottom. Double Double bottom. bottom. Double bottom. Itulah. Double bottom. Kita tengok dia dapat double bottom. Lepas tu ini dia dah retest neckline dia kan. Petang tadi. Dia dah break, lepas tu dia turun balik. Lepas tu volume pun rendah. Sebab tu saya pilih dia masuk. So tengoklah esok pagi macam mana. Fly. Itu kita tak tahulah. Besok all in. So kalau kita nak chip in sikit pun boleh. So esok kita tengok dia pergi mana kan. Itu bab kata Nabil lah. Kalau kita rasa risk kita dah tinggi. Sebab kalau kita tengok Emulus ni memang dia uptrend dari dulu lah. Uptrend dari dulu. Dari 2020. Nampak trend line ni kan. Memang dia, apa nama dia? Apa panggil? Patuh kepada trend line. Okey. Seterusnya saya rasa itu saja kot sebab dah nak pukul 12 saya serah kepada next presenter iaitu Abang Man lah. Hidup Pak Man. Dipersilakan Abang Man otai kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang 10 minit ni. Ya, bawah dah beritahu masa sebelum pukul 12. Untuk topik terakhir grup Pak Din, saya akan share tentang teknik Fibonacci. Yang mana semua kita dah maklum apa itu Fibonacci dan fungsinya. Ada dua teknik Fibonacci yang utama yang biasa kita dengar, retracement dan extension. Kita tengok secara terperinci sikit Pak Din untuk apa itu retracement dan juga extension. Okay, secara ringkas retracement ni lebih kepada pullback. Kita nak mengukur kejatuhan harga waktu uptrend dan kita nak tengok dia nak retrace berapa jauh, dan kita akan tengok nanti ada aras-aras penting untuk kita lihat dan untuk kita standby entry lah. Ini untuk retracement. Jadi kita fokus retracement untuk kita entry waktu di the fullback. Dan ada 3 aras utama nanti kita akan tengok sekali. Okay, next Pak Din. Ini pun kita next lah sebab tak ada masalah. Nak cara tarik. Okay, sorry. Cara tarik seperti yang Cikgu Nas dan Cikgu Asfi ajar. Kita gunakan first kita kena pastilah. Mesti ada kebolehan, kemahiran untuk mengenal pasti di mana swing low, di mana swing high, di mana low, di mana low ataupun high low, dan juga di mana high dan di mana high. Jadi ni kena wajib tahulah. Kalau tak tahu yang ni maknanya kita belum boleh guna Fibonacci. Jadi mesti praktis, lihat di manakah swing low dan swing high dulu. Kemudian cara nak tarik untuk Fibonacci retracement, kita tarik daripada bawah ke atas ataupun daripada kiri ke kanan. Okay. Kita boleh tengok gambar rajah tu. Next, Pak Din, sila. Alright, ini untuk cara tarik Fibonacci retracement seperti mana yang kita dapat daripada nota cikgu. Swing low dan swing high. Point A adalah swing low. Kenapa point A swing low, dah ada validation di situ kita tengok. Dan begitu juga point B iaitu swing high. Jadi kita nak tarik daripada bawah ke atas, pastikan nombor ataupun aras di Fibonacci kita kosongnya di atas dan satunya di bawah. Dan lihatlah adakah harga tu dah retrace pada level-level yang kita lihat kan? Nanti kita akan tengok apa tu level-level yang penting dalam Fibonacci retracement. Okay, sila Pak Din. Seterusnya. Okey, ini yang penting lah kan untuk kita lihat aras-aras dalam Fibonacci retracement. Secara umumnya kalau kita lihat bila dia retrace pada 38.2, itulah strong
trend, ini masih dalam strong, trend yang masih strong. Dia trace sekejap pada 38.2. Yang normal adalah pada 0.5 sorry. Normal trend, okay, dan 61.8 dia dah mula weak. Jadi kita boleh tengoklah nanti untuk golden area adalah pada 61.8 tu. Bawah pada tu lagi dah tak apa ni, dah tak bila untuk kita mengambil kira sebagai Fibo retracement. Okay, sila Pak Din. Kita nak tengok Fibonacci retracement pada golden area. Ini yang kebiasaan mana-mana retracement yang perfect pada golden area. Dia kita boleh ambil peluang lah, standby. Bila dah ada retracement, kita terus marking. Sebelum dia turun, kita boleh marking lah, mengikut kaedah yang cikgu ajar tadi. Okay, seterusnya ada tak saya nak share okay, kita nak share carta. Tolong Pak Din. Edaran dulu lah. Boleh, tak masalah. Okay, laju-laju ni sebab dah malam kan. Jadi kita tengoklah kalau boleh besarkan ke. Tak boleh. Ya, sana. Okay, point yang kita lihat tadi untuk retracement, high low, high atau high, dan juga kita nak cari adakah itu high low yang baru kan. So high low yang baru masa dia akan retrace lah kan. Dia akan retrace. So bila kita gunakan Fibonacci, tarik daripada bawah ke atas dan kita lihat kawasan garisan 0.5 ataupun 618, itu adalah golden area. Sekiranya harga dah berada di situ, dah berehat di situ, kemungkinan itu adalah high low. Tapi macam biasa untuk formation, mengikut kaedah yang kita dah belajar, mesti ada validation lah. So harga mesti close di atas candle merah. Jadi bila berlaku high low, dah nampak ada high low dan high low tu berada di area golden, berada di golden area, itulah ada masa yang sesuai untuk kita mengambil peluang, insya-Allah. Ringkas je, retracement, ringkas saja, tarik pada bawah ke atas, marking siap-siap di manakah golden area, dan kita lihat di manakah ada berlakunya validation. Sama ada kawasan 318, 0.5 ataupun 618. Alright. Seterusnya Pak Din. Okey, kita tengok pada Friday pun sama kan. Sebenarnya kita sebelum harga turun jauh tu, waktu dia bila kita tarik daripada low ke high, sebenarnya harga sebelum jatuh ke golden area, kita dah boleh standby. Kita tarik dan kita marking siap, setup kita. Dan bila sekiranya harga tu berhenti di kawasan golden area, berhenti bermaksud dia dah membuat validation. So itulah letak siap-siap alert, kan? Letak siap-siap alert harga yang nak kita pilih, dan kita boleh ambil peluang, tekan terlepas pada harga sharp entry. Jadi seperti biasa, kalau kita tengok sekarang ni pada daily time frame, untuk kita dapat sharp entry, kita tengok sharp lebih kecil, terutamanya time frame hourly lah, 1 jam. Lebih tepat, insyaAllah. Saya akan tunjuk contoh dalam carta, dalam trading view saya, untuk kita detailkan sikit. Pak Din, saya share dalam trading view, boleh? Sila. Okey, dah malam jadi kita kena pantas. Macam ni. Salah pula. Window. Nampak? Jadi? Belum Belum. Alright, nampak dah Muhammad. Bantah? Okay. Nampak. Bantah? Boleh. Alright, okey, satu perkara yang nak saya emphasize kat sini, untuk saya detailkan sikit dengan rakan-rakan. Kawasan golden area
dia mesti ada sideway. Mesti ada berlaku sideway base. Tempat dia nak retrace. Sama ada di 618, 0.5 ataupun 382. Mesti ada sideway. Jadi sekiranya dah ada, sebelum ni dah ada, kita dah nampak pun dah ada, dan kita makin terus Fibonacci ni, retracement, kita dah makin siap dah. Dia nak turun tak turun, tu je yang soalnya. Soalnya area dah ada, kita dah marking area ni, kita dah marking area siap-siap. Jadi dia nak turun jauh mana? Katalah dia tak nak turun kawasan yang saya marking, mungkin dia nak 0.5, so kita kecilkan jugalah. 0.5 kita kecilkan sikit, di 0.5 ada tak base ataupun sideway ada 0.5. Ada sini Ini dia panggil hidden area yang dia tersembunyi, yang dia akan turun sebentar untuk dia naik balik. Jadi sebenarnya taklah rugi pun sebab cuma kita terlepas untuk sharp entry saja Kita dalam pembelajaran kita lebih kepada fokus validation validation, tak ada masalah. Cuma saya nak cakapnya kadang-kadang kita rasa dah tunggu lama, harga nak turun sampai mana, jadi kita gunakan satu cara lagi, mesti ada sideway. Kawasan yang ada sideway, base ataupun accumulation, dia akan turun dan baru dia akan pantul ke atas. Yang kedua, strategi yang rakan-rakan saya gunakan, moving average ataupun EMA, sama ada EMA 50 ataupun EMA 20 untuk dia melakukan pantulan. Itu salah satulah support yang dynamic pun boleh. Tapi dia tak akan lari daripada kawasan tu lah. Kalau kita gunakan sideway boleh, gunakan EMA boleh. Tapi area, contoh yang saya tunjuk dekat Advanta ni, EMA 50, warna hijau adalah EMA 50 ni, dia berada di kawasan golden area. Jadi cantik lah, dia turun situ, sekiranya dia pantul kawasan hijau. EMA 50 ni memang pemantulan yang sahih lah, insyaAllah. Jadi kita marking untuk validation saja. Betul lah, kita tunggu marking. So 1.220 dia akan retest. Kemungkinan besar dia akan retest sebab ini nak buat RBS, dan insyaAllah bismillah 1.220 dia akan memantul balik. Alright, untuk Advanta ataupun saya nak sentuh bab tadi. Sekarang kita nak beralih ke topik retracement. Extension. Saya padam saya punya. Saya cakap laju ni sebab kita kejar masa. Tapi sekarang ada soalan boleh chat ataupun terus tanya lah, insyaAllah. Okey, kita nak pergi kepada Fibo extension. Fibo extension. Fokus kepada mencari aras harga yang tertinggi bila kita nampak harga dah mula melakukan kenaikan, dan biasanya extension ni orang yang dah masuk kan, yang dah hold lah. Yang baru nak masuk dia takut dah tinggi sangat kan. Extension ni normal lah pada saya, orang yang dah tengah hold, dia nak hold berapa lama je lah, nak tunggu level mana nak tunggu kan. Tapi untuk yang baru nak entry pun tak ada masalah. Yang penting kena hati-hati supaya jangan sampai harga dah pergi ke kawasan 786 atau 1.0 kita buat nak masuk, memang lepas tu dia akan terkejut lah. Jadi biasa berlaku gitu kan. Jadi boleh kita tengok sekejap Adin, Fibonacci extension. Alright, tak banyak jauh beza dengan Fibonacci retracement. Poin-poin yang kita kena lihat, swing high dan swing low. Cuma untuk extension dia ada 3 poin penting. Kita tengok gambar rajah dia. Next, Adin. Alright, 3 ni saya ambil daripada nota cikgu. Point A, point B dan new point high low kan. Jadi ni kemahiran yang kena ada. Kena tahu, kena pasti di manakah high low lah. High low
yang terdekat dengan new high low yang dalam pembikinan, dan paling utama kita kena tahu high yang terakhir. So tarik saja Fibonacci extension daripada point A ke point B dan turun ke new high low, dengan syarat high low yang baru, new high low atau new high low yang baru tu dah terbentuk lah, dah reveal lah maksud saya. Jadi kita akan nampak aras-aras yang penting, aras-aras yang terbentuk, dan biasanya aras 786 kena hati-hati dengan 1.0. Sekiranya harga dengan volume kuat, dia boleh pergi kepada 1.618. Tapi kalau untuk TP1 kawasan 786 lah dengan 1.0. Okey, jom kita tengok contoh dia tadi. Edaran juga ada apa? Edaran. Okey. Saya marking kat situ ikut nota yang cikgu dah bagi. Point A, alright. Point A, point B, high atau high dan high low yang baru bagian kawasan sini lah. Alright. So tarik Fibonacci extension. Nanti saya akan demo dalam saya punya training view. Dan terbentuklah aras-aras yang kita lihat, aras-aras Fibonacci, dan berhati-hati pada aras 0.786. 0.786 ni dia selalu sangat dia akan sampai situ dan dia akan terjun lah. Selalu bukan wajib lah, kemungkinan tu ada. Jadi kita letak TP kita pada 786. Contoh pada edaran ni 786 memang dia terjun lah. Kalau kita tengok pada sebelah pun, history ni pun, pada sejarah silam ni pun, aras tu juga aras yang dia ada react harga, sampai harga situ dia akan turun. So dengan kata mudah, sebenarnya itulah kawasan zone supply, zone supply. Nanti kita akan tengoklah. Okey, yang ini pun sama. Edaran sebenarnya bantah apa ni? Tersilap tadi. Bantah. Cara marking mesti tahu low di mana, mesti tahu high dan pastikan new high low terbentuk, kan? Memang terbentuk lah sebab dah ada kan. Jadi bila kita tarik di sini sebab dah terjadi kan. Yang kalau dalam proses trading tu new high low dah terbentuk sikit dan kita dah boleh tarik dan kita boleh jangkakan di manakah TP yang kita kena standby. Jadi saya 786 ataupun 1.0. Okay, saya share saya punya trading view Pak Din untuk lihat sekali lagi. Boleh nampak ke saya punya ni sharing? Sahabat-sahabat, tolong bantu. Nampak ke? Nampak abang, nampak jelas. Alhamdulillah. Kita tengok apa tu extension. Okay, right. MJRC lah. Hari ni sebut MJRC saya pun terus standby MJRC dah ni. Rupanya ramai MJRC malam ni. Cuma tengoklah dah sampai 786 tu. Besarkan sikit tuan ni gambar ni. Boleh sekejap. Okey, saya nampakkan dulu bahagian bawah ni. Poin yang cara guna kata-kata dah okey. Cara guna atau kita just untuk demo grup kita, demo sikit kot untuk kawan-kawan yang lain untuk refresh. Demo tu. Kita demo lah Pak Adi memang special ni. So bismillah. Okay, kita lihat first dalam teknik Fibonacci ni kita kena tengok kalau ada masa yang panjang tadi nak cerita juga sikit pasal apa ni major trend untuk kita tak terperangkap dengan keadaan dengan permainan
permainan saham ni. Sikitlah sebelum kita pergi jauh. Saya anjurkan untuk rakan-rakan buka time frame yang paling besar yang mampu lah, weekly ataupun monthly, dan cuba tengok kalau saya share ni, inilah permulaan harga dia, IPO dia di sini. Ini permulaan harga dia. Kita tengok, kenapa nak tengok ni, sebab sebenarnya kita nak dapat idea. Sebenarnya MJRC ni dia counter uptrend ke downtrend. So harga dia pada harga asas 1.190, kemudian dia drop, baru ni baru ni lah tahun 2020 ni baru dia mula uptrend. So MJRC dia uptrend, isu jangan salah, MJRC adalah COVID, cerita COVID, so dia dah start uptrend. So mood dia lah mood uptrend. So kita tak risaulah, tak risau kita trade dalam counter yang menunjukkan ada uptrend. Kalau paling mudah tengok ni je. Tengok harga IPO dia ke mana, harga bergerak bawah IPO ke atas IPO. Kalau dia dah melepasi harga IPO, dia akan dalam mood untuk di uptrend lah. Itu kebiasaan gitulah, kebiasaannya. Jadi kita tak apa, kita nak tengok dalam situasi terkini, kami daily. Okey, daily nampak macam itu. So kita nak tengok dia retrace, dia extension dia sampai mana, ke jauh, sampai mana dia nak panjat ni. So macam point tadi, first kita tahu di manakah low dia sini, di manakah high yang tertinggi yang dia pernah buat. So kita ambil ni untuk demo lah. Tu dan high low yang terdekat, yang terkini lah. Okay. Boleh? Okay. Kita draw di situ, high low, dan letak target. Jam, Nabil, ada berani nak terus? Ini. .86 ke 1.0? Agak rasa-rasa. Jangan tabok bang. Sekadar cukup di beras je. Bagi satu. Hold kena ada training. Stop apa training lain kena dia. Tengok sini. Kalau kita tengok sini dia punya kawasan sampai di mana sampai zone. Sampai zone ni kat sini. Sampai zone paling atas sini. Dia momentum kuat, laju dia boleh pergi 1.168 lah. Dia ada semangat nak pergi sini. Tapi dia takkan straight lah. Dia pokok dia akan 78 dia akan turun balik, dia pergi golden area 618, kemudian dia akan buat zigzag lah. Buat zigzag. Bagi mereka yang bersabar boleh. Untuk yang baru nak masuk, yang dah masuk boleh senyum lah. Yang poin yang kedua, yang terakhir untuk saya share dalam penggunaan Fibonacci ni adalah EMA 50. Kalau extension, pastikan bila kita tarik EMA 50 tu dah mendongak ke atas lah. Jangan kita tarik EMA 50 ke bawah, itu maut jadinya kan. Jadi antara confirmationnya adalah waktu kita tarik extension, kena letak juga, kena perhatikan EMA 50 kat mana. Harga berada di atas EMA 50, maknanya betul lah kita punya plot kita. Jangan kita tarik tapi punya EMA 50 berada di atas harga. Jadi itu agak membahaya. Jadi itu kena perhatikan juga lah. Okey. Setakat itu membantu kawan-kawan untuk memahami penggunaan Fibonacci. Membantu. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Okay, Terima kasih Paman, padu Paman. Extension, kena ingat dia akan
retrace juga, dia akan retrace juga. Kalau kita hold, retrace dia kawasan biasalah golden area dia. Kawasan mana? Kawasan sini lah. Kalau kita tengok dah terjadi di kawasan ni sebab dia ada base. Jadi, contoh sekiranya tadi termasuk kan, tiba-tiba esok harga dia mencari zon demand, jadi bertambahlah sekejap kan, bertambah sekejap sebelum dia meneruskan kenaikan, mencari tambah position cari sini kan, 1.0. Sebab marking dah ada, base dah ada di situ kan, jadi dia menguji 786. Jika 786 ni dia boleh tembus, dia akan rally. Kalau tak rally, dia akan uji dulu, dia buat sama ada base yang sini ataupun base yang sini lah. Salah satu base dia akan pergi. Jadi kita makin ni untuk kita standby. Kalau kita dah masuk, kita boleh stay atau tak boleh stay lah. Seperti biasa, untuk kita keluar exit plan, ada validation yang cikgu ajar, ada dua candle bearish merah dah terbentuk, berhati-hati, ataupun candle kurus tak ada apa-apa, volume naik tapi harga tak naik, atau tanda-tanda nak turun juga. Dan setakat ni tak ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda nak turun kan, belum ada. Kalau tengok volume masih dah nak cuba melepasi average, harga pun tak kecil tak besar kan, cuma ada sedikit rejection pada 786, tu memang normal lah kan, orang dah letak TP kat situ. Cuma besok pagi kena tengok adakah dia akan ada merah, dia mencari zone yang ni ataupun macam mana lah. Jadi kita yang belum masuk ni, kita standby kat sini je lah Nabil kan, dekat area-area RM2.30, RM2, RM14, boleh standby sini lah insyaAllah. Selagi dia belum cross MA50, insyaAllah peluang masih ada. Tanya sikit boleh tuan? Sila. Kalau dalam keadaan macam gini sekarang, jadi tuan cakap dia kalau belum cross MA50 kan, okay. Macam mana kita boleh tengok tak bila masa MA200 tu kat mana? MA200 boleh kita tukar je, jadikan 50 jadikan 200. MA200 tidak, masa harga dah melepasi MA200 ke sangat strong lah. 50 dia lepas, 200 dia lepas. Memang tak ada nak cakap apa kan. Mana MA200 tu lagi atas lagi lah? MA200 harga dia melepasi harga 200 hari. Maknanya memang dia uptrend lah kan. Boleh, maksudnya dia akan pergi mencari harga yang asalnya. Bukan asal, maksudnya dia akan uptrend terus lah kan. Selagi dia tak bocor MA200, harga nampak minat belian tu makin tinggi. Kita tengok MA200 standby dekat zone demand yang di sini. Dia standby sini. Adakah harga akan mencari balik MA200 untuk dipantau ke atas ataupun macam mana? Ini pada time frame 30 minit tuan. Saya share time frame 30 minit. Kalau 1 jam, biasa saya guna 1 jam. 1 jam harga pun sama, berada di atas MA200 dan MA200 berada di hidden zone demand di situ kan. Jadi sekiranya dia retrace, jangan panik, buka time frame 30, so nampaklah base di kat situ. So patut dia turun ke bawah kan, sebab dia dah ada base kat di situ kan. Jadi kalau kita nak cari sebab dia, inilah sebab dia mencari demand dulu di sini harga. MA200 di kat sini untuk 1 jam. Still dia
Harga di atas 5,200. Boleh membantu InsyaAllah. Okey tuan, alhamdulillah. Alright. Macam Pak Din, kita dah 12-10 minit. Okey, sesi Abang Man tamat dah. Setakat ni saya rasa ini kot, kita nak highlight sedikit penambahan sedikit lah kan. Dalam Fibonacci ni zone demand and supply kita kena ambil kira, tapi dalam konteks ni kita tak nak terlalu jauh. Kita fokus pada golden area. Golden area tu kenapa harga react kat situ, kita nak balas di situ sebab di situ ada, saya nak share kawan-kawan, di situ ada sideway ataupun base kan. Di situlah harga akan biasanya akan turun untuk dipantul balik. Itulah itu yang saya nak buat sedikit kongsian. Lain-lain sama je dengan grup-grup yang sebelum-sebelum ni kan. Kemudian ni lagi grup kita tambahan ni lah Pak Din kan. Okey, insyaAllah mudah-mudahan membantu rakan-rakan sekalian yang dapat. Okey, terima kasih pada Abang Man. Okey, berakhirnya presentation daripada Abang Man, maka berakhirlah presentation daripada grup 7. Ya. Okey, sebelum itu, sebelum mengakhiri majlis, pula dah. Okay, sebelum mengakhiri segala, saya mohon Mr. Hadiah untuk mohon maaf kiranya kalau ada salah silap, apa kesalahan ke apa ke. Cuma yang nak tanya, nak cakap, cumanya apa yang grup kami bentang ni tak sama seperti grup lain. Kami tak tekan balik apa itu high low, high high sebab saya rasa semua dah tahu. Cuma belum mantap nak mengecam lah macam kita belajar daripada sekolah itu budak tadika pun. Cikgu akan mengajar mengecam dulu. Okay, mengecam huruf A, huruf B, huruf C. Lepas tu lama-lama baru kita main. Maksudnya kita ni ambil lah masa orangnya 2-3 jam ke sehari tengoklah chat tu sampai lebam apa. Okay. Lama-lama kita sendiri akan mengecam high low kat mana, high low ni kat mana. Macam tu je lah. Sorry merepek banyak sikit. Itu saja, terima kasih. Jadi Pak Din. Ada soalan tak? Sorry dah tanya. Ada soalan tak? Harap tak ada. Soalan akak dekat chat box. Tobi mana Tobi? Tobi. Nak Aku Tobi boleh jawab ke? Tobi, tapi dia nak Tobi. Tobi masuk Tobi. Hello. Tobi masuk Tobi. Dia buat senyap. Asal kita semua kena geng-geng. Okay, alright. Go Tobi. Jangan malukan, kita beli beras. Terbaik Tobi. Soalan simple saya jawab simple je lah. Apa beza Emma dengan Ma? Beza yang pertama pada huruf dia. E dengan A. Emma lah. Emma maksudnya exponential movement average. Emma ataupun SMA simple movement average. EMA ni setakat yang saya tahulah dan saya belajar, EMA ni lebih sensitif daripada SMA. Alamak, basah pula tu. Itu je lah jawapan dia. Cuma kalau dari sudut tarik kita nak guna Fibonacci ke atau guna chart, mana-mana yang kita rasa sesuai dengan diri kita, sama ada EMA ataupun SMA, dua-dua boleh pakai. Macam saya gabung dua-dua. Saya gabung EMA dengan SMA. Contohnya sebab saya ada belajar sedikit tentang Fibonacci dengan Pak Iwan, tak ada siapa ada kenal. Ada siapa kenal kat sini Pak Iwan? Tak kenal. Tak kenal Dia daripada, dia sifu daripada Endon lah, betul-betul daripada Endon. Dia ajar Fibonacci ni, dia kena gabung dengan EMA 7, 21, 34 dan juga 90. Pak Iwan teknik cangkul kan? Teknik cangkul betul. Power Tobi, power. Tak ada power. Itu sekadar sharing je lah. Kalau cangkul ataupun tarik Fibonacci, saya akan gabungkan dengan EMA. Sebab kebanyakan kalau Pak Iwan ajar, dia beritahu kalau buat Fibonacci ni, dia kena gabung dengan EMA dan juga EMA lah. Maksudnya EMA ni sebagai magnet harga. Kalau harga tu jatuh dekat area 21, 24
21 dan dia akan turun kepada 34 lah. Dan akan menghampiri kepada last support dia iaitu EMA 90. Okey. Kalau saya gabungkan dengan ilmu tu, saya belajar daripada, kalau siapa kenal Abeli, guru simple trader kat tak silap. Dia gabungkan teknik Pak Iwan dengan juga teknik Pak Ya. Itu yang digabungan EMA dengan MA. Kalau boleh request sikit tak? Ya, boleh request. tak boleh tak kalau tunjuk contoh pada apa trading view. Chat. Ya. Boleh saya nak share macam mana? Alah. Share present lah. Tunjukkan gambar cangkul sikit. Cangkul. Come on. Okey. Okay, Kak Bila tak payah Jumaat ni lah. Hari ni kita bagi on tu kuih. Tak dapat share lah screen. Jangan Lubi. Pak Iwan kata boleh. Cangkul Lubi. Boleh. Nampak tak? Nampak Lubi. Okey. Nampak. Alhamdulillah. Ini nama dia Cok lah. Cok ni kalau bahasa Pantai Timur, cok ni cangkul lah. Okey. Ini sekejap saya tunjuk sikit mana yang gabung. Cok cikgu. Okey. EMA saya pakai EMA, yang ni abaikan EMA 10 ni. EMA 20, 50 ni basic dengan 200. Kalau kata public speaking, yang mana support ataupun pullback pada MA 50 ni adalah good pullback lah. Dan last support adalah pada 200. Okey. Dan kalau ikut Pak Yang dan Pak Iwan punya ilmu, gabungkan jadi teknik Abeli iaitu MA dengan EMA 90. Saya tengok rata-rata kebanyakan counter kalau dia jatuh support dekat 50, MA 50, kalau dia tembus dia akan cari EMA 90. Ini contoh salah satu sedania lah. Saya tunjuk sikit, yang merah ni adalah MA 20, hijau ni MA 50 dan kuning ni adalah EMA 90. Dan ada beberapa rules kenapa dia jatuh 90 ni dan dia lantun balik. Yang pertama, dia mestilah pada keadaan uptrend. Yang kedua, kenapa dia tembus MA 50 dan dia pergi EMA 90, sebab kita kena refer balik kepada weekly. Okey, kalau pada chart weekly dia, okey. Allah. Okey. Kalau weekly, kalau tengok kat sini, kenapa dia tembus sini? Weekly dia EMA 20 ni pada harga contoh ini contoh dia. Pada harga dekat hampir dengan 47 sen setengah. Okay. Kalau daily, yang dekat dengan MA 20 weekly, dia hampir sama dengan EMA 90 daily. Maknanya kalau dia tembus ni, tembus lah. Kalau dia lantun balik pada EMA 90, dia sangat kuat support dia untuk menaik lah. Itu yang saya gabung lah. Tapi kalau dari sudut apa perbezaan EMA dengan MA, dua-dua boleh guna. Cuma exponential EMA ni lagi dia punya agak sensitif lah pergerakan dia. Ada yang faham ke? Takut saya cerita benda lain pula ni. Baru masuk sikit-sikit ni. Okey, saya tengok lagi, saya tunjuk lagi pada counter lain iaitu Jackson. Serius patut hari ni presentation. Ini Jackson. Bila dia tembus 50 ni pada 24 Jun, tengok weekly. Kenapa dia tembus 50? 24 Jun. Mana Jun ni? Ni. Area Jun ni. Dekat sini lah. Ogos. Semula 24 Jun. 29 Jun. Okay. Kita tengok pada weekly. Pada bulan Jun. Okay. Jun kat sini. Ada 29 Jun. Okay, sini.
dia masih lagi jauh dengan EMA 20 lah. EMA 20. So dia boleh turun lagi. Oh maaf, silap. Itu tahun 2021. Sini. Jun. Sini, error sini. Nampak tak kat sini? Jun, pada weekly dia baru nak touch. Dia touch pada harga 29 sen, EMA 20. Tapi kalau weekly dia, daily dia, daily dia betul-betul kena dekat EMA 90. Dan kalau counter tu masih lagi uptrend, sama ada dia lantun kat 50 ataupun 90, dua-dua tu adalah strong pullback lah. Kalau dia tembus lagi cari 200, itu agak risky lah. Bukan rezeki risky. Kalau rezeki takut tergolek ni. Itu salah satu teknik EMA dengan MA lah. Tapi kalau MA saja dengan teknik EMA, saya berdasar ini saya punya pengalaman sendiri. Kadang-kadang benda tu tak berapa kuat sebab kita tak nampak structure. Macam ni ni kita nampak ni betul-betul jadi structure. Bila saya masuk kelas Cikgu Hasbi, nampak structure tu structure tu lagi kita punya keyakinan untuk masuk tu lagi kuat berdasarkan daripada lantunan daripada EMA dengan EMA ni. EMA dengan EMA ni sebenarnya sebagai support untuk kita tahu dia tu adalah uptrend ataupun downtrend. Macam tu. Wallahu alam. Terjawab ke Kak Mila? Sambung sikit dulu. Sambung sikit je. Sikit je. Okey. Tadi cerita tu dah sedap dengar. Sampai kepada hari Isnin punya, apa cerita pada Tuan Selasa dengan combination yang awak bagi tu? Untuk counter apa tu? Yang ni lah. Jackson. Ni, tengok tu. Dia betul-betul kat support 200 ni. Dia tembus ni, sadaqallahul azim lah. Sebab counter ni dia masih lagi maksudnya dia tengah sideways sebenarnya. Kalau gabung dengan sikit, tak mahal lah dia banyak pop up ni sebab biasalah guna account free. Saya tak guna account berbayar. Kalau ikut, kalau kita nampak kecil ni, sebenarnya dia tengah sideways. Dia cuba panggil consolidate. Dia tengah consolidate. Dia dalam proses untuk pecahkan consolidate ni lah. Untuk terbaik, untuk kita tahu counter ni, untuk kita masuk lah, nak masuk balik, dia masih lagi strong sebab dia, nak kata strong tak strong sangat lah sebab betul-betul atas EMA 200 ni. Kalau dia tembus ni habis lah. Sekarang ni, dia nak kuat, dia mesti menaik balik. Kalau tengok EMA ni, EMA dengan EMA ni sekarang ni dah menjadi sideways. Bila jadi sideways ni, counter tu akan macam matilah sikit. Sampailah dia buat satu breakout yang betul-betul kuat dengan volume untuk pecah, masa tu baru dia akan start naik balik. Contoh saya tengok SM Trade. SM Trade ni tengah consolidate. Jadi sideways. Bila dah start sideways ni, ini agak bahayalah. Dia akan agak lama lah walaupun saya dah terperangkap daripada awal tahun sampai sekarang saya hold lah. Boleh respon sikit tak? Boleh. Counter Jackson tadi. Okay, Jackson. Cuba kita cari, kita sama-sama share ilmu. Boleh. Kalau kita plot low high low high tu kan. Dia punya bentuk tu semakin hilang, maksudnya low high dia semakin hilang. Semakin nak habis. Bila makin nak habis, dia akan membentuk high low. Maksudnya dia akan reverse lah. Tu. Kalau dia punya jarak dia antara kalau kita draw tu semakin mengecil kan, semakin kecil maknanya tu tanda dia nak habis lah tu, dia nak habis correction lah tu. Maksudnya dah proses untuk dia buat wave barulah untuk nak menaik. Betul, dia nak pergi pada wave satu balik.
Tapi kalau Semua nak satu wave ni bukan pening kepala kan. Jadi dia punya apa nak saya cuba buka. Inilah saya nak sikit je boleh saya share Jackson. Boleh. TV saya. Memang saya seronok kalau Abang Man yang share sekejap Abang Man tiba-tiba dia cegah Lag ni. Saya pass button pada Abang Man. Sikit. Jadi saja sebab ilmu structure cikgu ni memang hebat lah. Sebab tu saya pun nampak kita kena mahirkan lah. Kena mahirkan, kena ambil manfaat sungguh-sungguh. Maksud saya sini lah, simple. Kalau tak mahir tentang wave pun tak ada masalah. Ilmu wave memang mencabar. Saya pun belajar, sakit otak kan belajar kan. Tapi gini ya, cuba plot macam gini kan. Kalau orang wave pun dia tahu kan. Makin hilang dia punya, nampak tak, makin hilang kan. Itu maksud saya. Makin hilang tu maksudnya dia punya ni makin kecil lah. Makin mendatar. Daripada makin mendatar, betul. Makin mendatar. Maknanya the structure dia dah jadi zero balik. So dia akan start balik, kemungkinan dia akan jadi gini lah. Dia akan start bina gini lah. Itu je. Tunggu masa je lah Tunggu masa je lah. Dia tengok pun dia dah berhenti di 200 kan. 200 ni. Panduan kita segi structure, high low, high low, low high, makin hilang low high dia. Standby lah, dia nak bentuk lah tu. Naik balik lah tu. Tak lama dah tu. Terbaik Abang Man. Abang Man ke Pak Man ni? Terbaik. Sikit-sikit lah InsyaAllah. Bang Man. Ingat nak sembunyi tak boleh, kena recall juga dengan Kak Mila. Okay. Dia lebih kurang, pattern chart ni lebih kurang macam Huatai ke? Huatai. Lebih kurang kot. Sebab saya jumpa Huatai ni pun pullback pada EMA 90. Betul. Lebih kurang Huatai. Kalau kita ambil daily ni, daily dekat sangat kan. Kalau kita ambil hourly mungkin kita nampak sikit bentuk-bentuk dia. Makin ujung ni makin dah tak ada structure lah. Kan. Structure dah makin hilang. Tunggu dia buat validation lah ni. Berapa kali dia validation. Lepas tu adakah dia akan kalau hourly adakah dia akan tembus yang ni. Kalau dia tembus maknanya jangan fikir lagi lah. Kalau dia selagi dia tak tembus high low ni, low high ni, ini ada peluang lah untuk dia ke atas balik lah. Kalau sekarang tu dia dekat EMA ke dekat MA? Yang ni EMA 200 sebab dia di bawah. Sekarang sekarang ni saya marking dia punya last high low dia. Yang terbesar ni lah kan. Kalau kita ambil daily lah, tu besar sangat, tak nampak. Okay, ni daily dia. Alright. Dia tak berjaya break ni, ke atas lah dia jauh ni kan. Tapi dia punya ni masih besar lah kan, masih besar, tak apa, kita tengok yang macam tadi dia jelas sangat dia punya makin hilang, kemungkinan untuk dia pantul ke atas kan.
Yang ni nak selamat kena tunggu dia cross balik 200 lah. Tak apa, kita tengok 50 dekat mana. Bagus. Watai tengah bekerja untuk tembus balik 50 dia. Itulah pasal correction lah pada saya ni. Ada pasal correction. Okey. Yes, Firdaus. Kembali pada anda. Tobi. Ada lagi tak? Habis aku. Ni Pak Din gulung. Ya. Sesi penggulungan. Pak Din tolong gulung. Siapa-siapa berminat boleh PM Pak Din. Special request. Saya serahkan kepada admin lah. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Sama-sama.